Jerebu tebal tak nampak bulan. Soalan saya, soalan 9. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Kementerian Pendidikan Malaysia merujuk kepada definisi keciciran iaitu murid warga negara Malaysia yang berada dalam sistem pendidikan bersekolah tetapi keluar daripada sistem sebelum tamat tempoh pendidikan. Berdasarkan statistik KPM, kadar keciciran murid menunjukkan tren penurunan dari tahun 2019 kepada tahun 2022. Kadar keciciran murid pada peringkat rendah menurun daripada 0.12% pada tahun 2019 kepada 0.07% pada tahun 2022. Pada peringkat menengah pula, kadar keciciran menurun daripada 1.14% pada tahun 2019 kepada 0.99% pada tahun 2022. Namun KPM akan memuktamadkan data kadar keciciran murid bagi tahun 2023 selepas menerima maklumat enrolment dari agensi selain KPM. Bagi tempoh 2019 hingga 2022, pada peringkat sekolah rendah, keciciran murid yang melibatkan tahun 3, tahun 4 dan tahun 6 menunjukkan peningkatan, manakala tahun 2 dan tahun 5 menunjukkan tiada keciciran murid dan penurunan dalam tempoh tersebut. Pada peringkat sekolah menengah pula, berlaku peningkatan kadar keciciran murid bagi tingkatan 2 dalam tempoh tahun 2019 hingga 2022, manakala terdapat penurunan kadar keciciran yang melibatkan tingkatan 3, tingkatan 4 dan tingkatan 5 dalam tempoh berkenaan. Kadar keciciran murid mengikut jantina pula, pada peringkat sekolah rendah menunjukkan tiada keciciran murid perempuan berbanding murid lelaki bagi tahun 2019 hingga tahun 2022. Kadar keciciran murid lelaki menunjukkan tren penurunan dari tahun 2019 hingga tahun 2022 iaitu 0.16% pada tahun 2019 kepada 0.09% pada tahun 2022. Pada peringkat sekolah menengah pula, kadar keciciran murid lelaki menunjukkan penurunan berbanding kadar keciciran murid perempuan yang meningkat dari tahun 2019 kepada tahun 2022. Pada tahun 2019, kadar keciciran murid lelaki mencatatkan 0.72% berbanding 0.29% pada tahun 2022. Kadar keciciran murid perempuan pula mencatat 0.40% pada tahun 2019 kepada 0.71% pada tahun 2022. Untuk makluman, berdasarkan rekod dalam sistem aplikasi pangkalan data murid dari tahun 2019 hingga 2023 didapati sebab utama murid berhenti adalah tidak berminat ke sekolah, bekerja, masalah keluarga, berkahwin dan sukar ke sekolah disebabkan faktor jarak. Untuk maklumat ahli yang berhormat, KPM telah menyediakan sebanyak 18 jenis bantuan persekolahan bagi tahun 2023 yang terdiri daripada 13 jenis bantuan khusus dan 5 jenis bantuan umum. Bantuan ini turut diagihkan untuk murid yang tercicir akibat kemiskinan seperti beasiswa kecil persekutuan, rancangan makanan tambahan, kumpulan wang amanah pelajar miskin, bantuan awal persekolahan, bantuan makanan asrama, bantuan perjalanan dan pengangkutan murid asrama dan bantuan pakaian seragam badan beruniform. KPM turut menyediakan garis panduan mengurus murid berisiko cicir di sekolah, modul serahan keunggulan diri serta modul kajian kes dan amalan terbaik menangani isu murid berisiko cicir dan murid cicir sebagai panduan kepada guru bimbingan dan kaunseling di sekolah di semua sekolah kerajaan dan bantuan sekolah. KPM juga melaksanakan sekolah model KAS Komprehensif 9K9 supaya semua murid dapat kekal bersekolah, terutamanya murid di kawasan luar bandar dan pedalaman. Sekolah model KAS K9 telah diperluas dari 12 buah sedia ada kepada 17 buah. Selain itu, KPM juga memperluaskan konsep K9 kepada sekolah komprehensif
K11 iaitu K11. Konsep sekolah model K11 ini juga dijangka mampu mengurangkan kadar keciciran transisi murid dari tingkatan 3 ke tingkatan 4. Sebagai permulaan, KPM telah memulakan program Rintis K11 di SKRPS Betau, Kuala Lipis, Pahang dan di SK Long Bedian, Baram, Sarawak. KPM juga menjalankan program outreach murid cicir di semua PPD dengan kerjasama komuniti setempat. Objektif program outreach murid cicir ini adalah memberi intervensi berfokus bagi membantu murid cicir untuk kembali ke sekolah. Pada tahun 2022, program ini telah berjaya mengembalikan seramai 5,121 orang murid sekolah rendah dan 1,711 murid sekolah menengah. KPM yakin semua usaha serta inisiatif yang dirancang dan dilaksanakan ini dapat menangani keciciran murid dan memastikan mereka kekal dalam sistem pendidikan negara sehingga tamat tempoh persekolahan. Sekian, terima kasih. Petaling Jaya. Terima kasih. Lega saya mendengar bahawa tahap keciciran makin menurun. Namun kita sedar bahawa kadar kemasukan sekolah menengah di negara kita masih mencabar. Dan statistik juga mengesahkan bahawa pendidikan yang tinggi akan mendatangkan pekerjaan yang bergaji lebih tinggi. Memandangkan Thailand telah pun mewajibkan pendidikan sehingga umur 15 tahun dan negara-negara OECD memang mewajibkan pendidikan sehingga tamatnya sekolah menengah. Soalan saya adalah, adakah kementerian akan melaksanakan pendidikan wajib sehingga tingkatan 3 sebagai langkah menyelamatkan lebih ramai murid yang tercicil serta meningkatkan purata tahun di sekolah? Terima kasih. Terima kasih yang berhormat. KPM kini sedang menyediakan draft rang undang-undang pendidikan pindaan bagi cadangan melanjutkan pendidikan wajib dari peringkat pendidikan rendah kepada pendidikan menengah. Bagi memperkemaskan draft rang undang-undang yang sedang digubal, KPM telah mengambil pelbagai inisiatif termasuk mengadakan sesi libat urus bersama-sama pelbagai pihak berkepentingan seperti agensi kerajaan berkaitan, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM), Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP dan Badan Bukan Kerajaan. Sekian, terima kasih. Yang berhormat, tekan. Yang berhormat, Pak Mas. Pasti salah. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya kepada Timbalan Menteri berhubung dengan keciciran ini ialah dasar homeschooling yang telah kita luluskan di Malaysia bermula pada Jun 2003, iaitu 20 tahun yang lepas. Dan kita tahu bahawa homeschooling ini antaranya ialah berpunca daripada ketidakyakinan ibu bapa terhadap sistem pendidikan di sekolah satu. Yang keduanya, Menteri, ialah apabila anak-anak istimewa sebagai contoh, realitinya mereka tidak mendapat apa yang sepatutnya mereka dapat di sekolah melalui pendidikan khas yang ditawarkan di sekolah. Jadi saya tidak mahu data secara terperinci, tapi mengikut apa yang Timbalan Menteri dapat jelaskan pada Dewan, adakah homeschooling ini semakin melebar atau bagaimanakah kerajaan nak menangani isu yang melibatkan homeschooling di Malaysia yang ada pada hari ini? Terima kasih. Yang berhormat Menteri. Terima kasih yang berhormat. Selagi semua data tentang keciciran bukan hanya untuk sekolah, selagi di daftar di bawah KPM, tadi itu semua adalah termasuk dalam data keciciran. Sama ada anak-anak kita mungkin ke sekolah international school, ke antarabangsa, semua ini termasuk. Jadi homeschooling ini merupakan memang satu trend yang kita amat perhatikan. Dan tentang pendidikan khas tu, kebanyakan yang memilih homeschooling kerana individu budak-budak anak-anak kita yang mungkin ada keperluan yang special, keperluan khas. Jadi kita akan membuat tindakan atau membuat kajian yang lebih terperinci atas homeschooling ini. Sekian, terima kasih.